Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya. Yang Berhormat Datuk Seri M. Sarvana, Menteri Sumber Manusia. Yang Berhormat Datuk Mansur Haji Osman, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian. Yang berbahagia Ketua-Ketua Pengarah Jabatan. Yang berbahagia Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti. Yang berbahagia Naib Chancellor Universiti Awam dan institusi pengajian tinggi swasta. Yang berbahagia para pegawai kanan kerajaan dan swasta, rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita semua dapat hadir di Majlis Pelancaran Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana Kementerian Pengajian Tinggi Career Advancement Program Penjana KPTCAP yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada petang ini. Majlis terlebih dahulu mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat yang amat berhormat Datuk Seri Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri. Hadirin yang dihormati sekalian, kehadiran Yang Amat Berhormat Tan Sri merupakan suatu penghargaan yang tinggi kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih dan selamat datang ke Universiti Kebangsaan Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri. Majlis perlu melakukan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi yang memilih Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai tuan rumah kepada majlis ini. Terima kasih juga diucapkan kepada para tetamu dan jemputan kerana sudi menerima undangan kami pada hari ini. Terima kasih dan selamat datang. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pelancaran ini dapat disaksikan secara langsung melalui Facebook Kementerian Pengajian Tinggi serta menggunakan khidmat bahasa isyarat yang dilihat oleh Encik Syahrir Pendidikan UKM. Penjana KPTCAP adalah inisiatif kerajaan dalam menangani cabaran pembebasan graduan dan mengurangkan pengangguran akibat wabak COVID-19. Graduan yang terpilih mengikuti program di bawah penjana KPTCAP berpeluang meningkatkan kemahiran serta mendapatkan penempatan pekerjaan setelah tamat program. Memulakan acara, majlis mempersilakan Yang Berusaha Dr. Wan Haslan Khairuddin, Pengarah Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, Engkau pemilik sekalian alam yang bagimu jua segala kebesaran dan kekuasaan. Kehadratmu puji dan syukur kami rafakkan. Dengan iradahmu dan limpahan keizinan, Majlis Pelancaran Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana ini dapat kami langsungkan. Allahumma ya Hannan ya Mannan, kepadamu segala kesyukuran kami sembahkan atas kehadiran yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri. Engkau limpahilah rahmat dan rahimmu kepada kepimpinannya serta pemimpin-pemimpin bersamanya dan sekalian kami dalam perhimpunan. Dengan keredaan dan keberkatan, rahmat dan jiwa yang tenteram dalam kehidupan, bersama naungan hidayahmu berterusan dan berpanjangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya penjana merupakan inisiatif kami dalam menangani permasalahan ekonomi negara
akibat penularan wabak COVID-19 yang menimpa hamba-hamba-Mu. Oleh itu ya Allah, berkatilah majlis kami ini, berkatilah segala tindakan kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas, dan keputusan-keputusan yang waras. Permudahkanlah segala urusan kami ya Allah, ya Allah, ya Syafi, ya Mu'afi. Ampunilah dosa-dosa kami, jauhkanlah kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Jauhkanlah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif ya alim ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Kerajaan akan memperkenalkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara. Pastikan hadir getirnya dan berputus asa, tidak berarti di penghujungnya. Selalu Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Nuraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin selaku Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Datuk Sri Haji Fadilah Haji Yusof selaku Menteri Kanan Kerja Raya.
Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz selaku Menteri Keuangan, Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan Menteri Sumber Manusia, Yang Berhormat Datuk Mansur Haji Uthman selaku Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian-Kementerian, Yang berbahagia Ketua-Ketua Pengarah Jabatan-Jabatan, Yang berbahagia Pengurusi-Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti-Universiti, Yang berbahagia Naib-Naib Chancellor Universiti Awam dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta, pengurusi-pengurusi agensi-agensi di bawah kementerian-kementerian dan juga kerajaan, yang berbahagia para pegawai kanan kerajaan dan swasta, rakan-rakan strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, petang ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama di dalam Majlis Pelancaran Pelanjana Semula Ekonomi Negara Penjana Kementerian Pengajian Tinggi Career Development Program ataupun in short kita panggil KPT CAP. Di kesempatan ini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri yang sudi untuk hadir untuk menyempurnakan majlis kita pada petang ini. Terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, Barisan Kepimpinan Kementerian-Kementerian dan rakan-rakan industri yang turut hadir menyantuni acara kita pada petang ini. Para hadirin yang saya hormati sekalian, kajian pengesanan graduan 2019 yang dilaksanakan oleh KPT menunjukkan bahawa 189,543 graduan atau 63.5% daripada 330,550 graduan tahun 2019 berjaya memperolehi pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas mereka menamatkan pengajian masing-masing. Manakala 49,875 graduan ataupun 16.7% sedang melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. 4,029 atau 1.3% pula sedang mengikuti latihan untuk meningkatkan kemahiran. 13,943 ataupun 4.7% telah menerima tawaran pekerjaan dan sedang menunggu penempatan, manakala bakinya yang seramai 41,161 orang iaitu 13.8% masih belum bekerja. Pada tahun 2020 dijangkakan sejumlah 300,000 graduan bakal menamatkan pengajian masing-masing. Mengambil kira impak pandemik COVID-19, KPT mengunjurkan 25% ataupun 75,000 bakal graduan kita mungkin terjejas peluang mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas mereka menamatkan pengajian. Justru berdasarkan 41,161 graduan yang belum bekerja dalam tahun 2019 serta unjuran 75,000 bagi tahun semasa, maka dianggarkan seramai 116,160 graduan yang perlu diberi perhatian untuk ditingkatkan lagi kebolehpasaran mereka. Antara ikhtiar yang telah dilaksanakan oleh pihak kementerian adalah dengan menyediakan kemudahan berbentuk bantuan dana kepada mereka yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Ini termasuklah inisiatif My Brain Science, beasiswa Menteri Pengajian Tinggi dan bantuan keuangan pelajar OKU. Pihak kementerian juga telah mengemukakan cadangan kepada unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk meneruskan pelaksanaan program My Brain 15 atau atas kejayaannya setakat ini memberikan penajaan kepada 56,910 pelajar setakat ini. Kementerian untuk makluman semua juga telah bekerjasama dengan Yayasan Tenaga Nasional bagi menyediakan pembiayaan kewangan
kepada pelajar yang berkelayakan melalui satu program yang dinamakan My Brighter Future, dan program ini telah dilaksanakan baru-baru ini di UMS di negeri Sabah. Proses padanan pekerjaan kepada graduan yang masih belum bekerja turut dilaksanakan dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PKSO menerusi portal My Future Jobs. Kementerian dengan kerjasama pihak Tekun Nasional akan turut memperkenalkan satu skim yang dinamakan Skim Pembiayaan Mikro kepada mahasiswa bagi membantu mereka mengembang dan meningkatkan perniagaan masing-masing. Pihak PUNB pula akan membiayai program keusahawanan berkonsepkan mentor-mentee untuk membolehkan bimbingan secara langsung daripada usahawan-usahawan yang telah berjaya. Bagi maksud ini yang amat berhormat Tan Sri, satu memorandum persefahaman akan dimeterai antara KPT bersama dengan PUNB dalam sedikit masa nanti. Bagi memudahkan bakal graduan membangunkan kerjaya dan meningkatkan kebolehpasaran mereka, Kementerian mengambil inisiatif membangunkan satu portal yang kita namakan Graduate Reference Hub for Employment and Training, atau dengan ringkasnya kita nama dan kita panggil dia sebagai program GRADE. Antara maklumat dan perkhidmatan yang disediakan dalam portal sehenti ini adalah seperti perkhidmatan padanan pekerjaan, permohonan untuk mengikuti program reskilling dan upskilling, permohonan kemudahan penajaan dan bantuan keuangan melanjutkan pelajaran. Perkhidmatan untuk mendapatkan kaunseling kerjaya, dan tidak kita lupakan juga akan ada juga e-profiling dan sebagainya. Kementerian yakin inisiatif seumpama ini mampu memberikan impak dan nilai tambah kepada graduan, terutamanya dalam menanangi isu kebolehpasaran graduan itu sendiri. Seperti yang kita semua sedia maklum, kerajaan telah memperkenalkan inisiatif Pelanjana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana sebagai satu langkah rancangan untuk menanangi situasi ekonomi semasa dan meringankan beban yang ditanggung oleh rakyat. Terdapat 40 inisiatif bernilai ringgit Malaysia 35 bilion di bawah penjana. Daripada jumlah ini, alhamdulillah, ringgit Malaysia 100 juta untuk membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan di bawah program penjana KPT CAP ini telah diperuntukkan. Terima kasih saya ucap kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri Keuangan. Untuk makluman para hadirin sekalian, terdapat 3 program utama yang digerakkan oleh KPT di bawah peruntukan penjana ini. Yang pertamanya adalah job matching dan placement, iaitu satu program yang dirancang untuk meningkatkan kemahiran peserta berdasarkan keperluan industri. Graduan yang mengikuti program ini dengan jayanya akan ditawarkan pekerjaan yang telah memberikan jaminan pekerjaan melalui letter of commitment. Program kedua pula adalah program berterusan keusahawanan, iaitu program latihan yang berupaya meningkatkan kemahiran dan pengetahuan peserta dalam bidang keusahawanan sehingga peserta ini berupaya menumbuhkan syarikat pemula. Graduan-graduan ini akan diberikan bantuan pembiayaan yang disediakan oleh agensi pembiaya yang diiktiraf. Dan yang ketiganya pula adalah program yang bercirikan gig economy. Program latihan ini mampu untuk membantu peserta untuk menjana pendapatan melalui aktiviti berbentuk freelancing. Yang amat berhormat Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, semua program yang dirancang di bawah dana penjana KPT CAP adalah satu manifestasi komitmen kementerian untuk menzahirkan graduan yang committed, graduan yang berkualiti, mampan
bercirikan keusahawanan serta mampu berdaya saing di semua peringkat. Kita juga maklum bahawa graduan yang mahir merupakan tunjang kepada kemakmuran dan kesejahteraan negara untuk jangka masa yang panjang. Kementerian mensasarkan sekurang-kurangnya seramai 20,000 graduan akan mendapat manfaat daripada program penjana KPT CAP ini. Sehingga hari ini saja, sebanyak 140 program telah disusun melibatkan sinergi yang tidak kurang daripada 100 buah syarikat. Terima kasih diucapkan kepada syarikat-syarikat yang mengambil bahagian. Walau bagaimanapun, saya mengharapkan lebih banyak syarikat akan turut serta di dalam program ini. Saya yakin melalui strategi yang betul, kita mampu mencapai kejayaan yang lebih cemerlang bagi membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan dan dalam waktu yang sama menyumbang kepada pemekasaan ekonomi negara. Yang amat berhormat Tan Sri, tuan-tuan, puan-puan. Sekali lagi, sebagai penutup bicara, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan daripada kami, warga KPT, kepada yang amat berhormat Tan Sri di atas kesudian untuk hadir menyempurnakan program pada petang ini. Terima kasih juga kepada warga KPT dan UKM terutamanya selaku tuan rumah yang telah memainkan peranan yang sangat signifikan dalam merencana dan mengatur majlis pelancaran ini dengan begitu baik sekali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk atas ucapan aluan serendah tadi. Saya Fasha. Saya graduan Universiti Awam. Dah lama saya mencari kerja. Alhamdulillah, penjana ekonomi negara atau secara ringkasnya penjana dengan tema ekonomi. Kebolehpasaran graduan adalah agenda penting negara dan Kementerian Pendidikan Tinggi.
Sekarang, majlis dengan segala hormat dan sukacitanya mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Haji Mohamad Yassin, Perdana Menteri, untuk tampil menyampaikan ucapan dan seterusnya melancarkan pelancaran semula ekonomi negara penjana Kementerian Pengajian Tinggi Career Advancement Program atau ringkasnya Penjana Certificate. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara-saudari pengacara majlis, Yang Berhormat Dato' Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Senator Dato' Sri Tengku Zafrul bin Tunku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia, Yang Berhormat Dato' Sri Haji Fadilah Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya, Yang Berhormat Dato' Sri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia, Yang Berhormat Dato' Mansur bin Haji Osman, Timbalan Ketua-Ketua Setiausaha. Apa khabar semua? COVID-19 khususnya kepada pertumbuhan ekonomi dunia antarabangsa. KDNK suku kedua 2020 mencatatkan penguncupan ekonomi sebanyak negatif 17. Namun begitu, jika dilihat secara terperinci, penguncupan KDNK telah mengecil dari 28.6% pada bulan April kepada 19.5%. Halo. Di zaman COVID ni macam-macam juga. Saya sambung lagi. Data ini menunjukkan bahawa situasi ekonomi negara kita sedang pun pulih secara beransur-ansur. Menurut Bank Negara, prospek pertumbuhan ekonomi negara bagi keseluruhan 2020 telah disemak semula dan dicangka mencatat antara negatif 5.5% hingga negatif 3.5%. Manakala pada tahun 2021, ekonomi dijangka berkembang sekitar 5.5% hingga 8%. Situasi ekonomi negara akan bertambah pulih, insya-Allah. Kerajaan memahami kesukaran yang dihadapi oleh rakyat dalam situasi getir ini. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin dan peka dengan degup jantung rakyat, kerajaan telah pun memperkenalkan pakej-pakej ransangan ekonomi
termasuk pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan berjumlah 260 bilion ringgit serta pelan jana semula ekonomi negara penjana 35 bilion ringgit. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, salah satu impak COVID-19 adalah berlakunya peningkatan pengangguran. Dalam ketidaktentuan global, statistik terkini Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kadar pengangguran di Malaysia kini telah berkurangan kepada 4.7% pada bulan Julai berbanding 5.3% pada Mei dan 4.9% pada bulan Jun 2020. Alhamdulillah, beberapa langkah strategik yang diperkenalkan oleh kerajaan telah menunjukkan hasil. Pelaksanaan program subsidi upah, program pekerjaan dan insentif, pengambilan pekerja di bawah prihatin dan penjana telah sedikit sebanyak menyumbang kepada pengurangan ini. Kita akan terus pantau perkara ini daripada masa ke semasa kerana kadar pengangguran yang tinggi ini boleh mengheret negara kita kepada satu krisis jika penularan COVID-19 mengambil masa lebih lama untuk kita putuskan. Dalam konteks mahasiswa pula, saya prihatin dengan nasib dan hala tuju para graduan yang bakal menamatkan pengajian di institusi pengajian tinggi tempatan pada tahun. Memasuki pasaran kerja dalam situasi tidak menentu adalah satu cabaran yang harus ditempuhi oleh mereka-mereka. Dan bagi mengurangkan beban mereka, kerajaan telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sehingga 31 Disember 2020. Inisiatif ini akan dapat memberikan manfaat kepada 1.5 juta peminjam dengan jumlah keseluruhan anggaran penangguhan bayaran balik sebanyak 1.13 bilion ringgit. Justru pada Ogos 2020, kerajaan telah pun menyalurkan waran peruntukan berjumlah 100 juta ringgit kepada Kementerian Pengajian Tinggi bagi tujuan pelaksanaan program peningkatan kemahiran di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana Kementerian Pengajian Tinggi atau dikenali sebagai Penjana Career Advancement Program. Program Kemajuan Kerjaya Kementerian Pengajian Tinggi KPT-CAP ini merupakan salah satu program yang dirangka dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana di bawah inisiatif memperkasa rakyat melalui program kemahiran dan kemahiran. Sejumlah 2 bilion ringgit diperuntukkan bagi program kemahiran dan peningkatan kemahiran yang melibatkan pelbagai kementerian. Selain daripada peruntukan sebanyak 100 juta ringgit pada KPT ini bagi pelaksanaan fasa pertama, kerajaan juga telah menyalurkan peruntukan agensi pembangunan sumber manusia sendirian berhad, iaitu sebanyak 250 juta ringgit. Majlis Amanah Rakyat sebanyak 39 juta ringgit. Pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara sebanyak 36 juta ringgit. Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur sebanyak 35 juta ringgit. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sebanyak 30. Kementerian Pelancongan
dan kebijakan sebanyak 5 juta ringgit yang disediakan oleh pihak dalam bidang-bidang tertentu, termasuklah dalam bidang usahawanan. Kita sudah pun berjaya melahirkan nama-nama seperti Arif Tukiman, Muhammad Usamah Zaid bin Yassin ataupun Muhammad Nizam bin Abdul Razak. Mereka ini adalah antara usahawan berjaya yang dilahirkan oleh universiti-universiti tempatan. Saudara tak nampak mana dia? Itu dia. Saudara Arif Tukiman adalah graduan daripada Sekolah Komputeran Universiti Teknologi Malaysia UTM. Arif yang kini berusia 28 tahun, saya tak tahu dah kahwin ke bujang, adalah CEO Run Cloud yang berpangkalan di Cyberjaya. Bermula pada tahun 2017, syarikat-nya yang bernilai 20 juta ringgit, banyak duit tu, menguruskan lebih 230 daripada lebih 100 buah negara, termasuklah Amerika Syarikat, United Kingdom dan India yang menjadi pasaran utama syarikat ini. Kita ucapkan syabas. Saya dimaklumkan Run Cloud juga telah memenangi pelbagai anugerah. Antaranya ialah anugerah Merit di International Asia Pacific ICT Alliance APICTA di Guangzhou, China. Judges Choice for Top 100 Asia Pacific Echelon, winner Global Tech Summit Malaysia, dan Startup of the Year di ASEAN Rice Bowl Award. Kejayaan-kejayaan ini telah melayakkan Arif Tukiman, boleh panggil dia Arif, untuk disenaraikan dalam Forbes 30 Under 30 Asia 2020 di bawah kategori perniagaan teknologi. Saudara Muhammad Usamah Zaid bin Yassin pula adalah salah seorang individu penting di sebalik kejayaan siri animasi Upin dan Ipin. Selepas tamat belajar di Universiti Multimedia MMU, Usamah menyertai Le Copec Production dan berkhidmat sebagai penolong pengarah bagi animasi Upin dan Ipin. Pada tahun 2013, Usamah menubuhkan syarikat animasinya sendiri, WAU Wow Animation, yang menerbitkan siri animasi Agent Ali. Filem Agent Ali ini, The Movie, telah membuka mata ramai pihak terhadap industri animasi tempatan apabila berjaya meraih kutipan sebanyak 30 juta ringgit dalam tempoh 6 minggu tayangan di Pawagam. Hebat. Malah karya arahan Usamah Zaid Yassin itu juga disenaraikan sebagai antara 3 filem tempatan yang mencatat pungutan yang terbanyak sepanjang zaman. Ikon seterusnya iaitu saudara Muhammad Nizam bin Abdul Razak, juga graduan dalam bidang komunikasi massa di MMU. Beliau ini terkenal sebagai pencipta dan pengarah siri animasi Boboiboy Boy. Saya tak pernah tengok ni. Dan franchise serta pelbagai pengasas Animonstar ataupun Animonstar Studios. Dan pada tahun 2009, Nizam menubuhkan syarikat animasinya sendiri yang diberi nama Animonstar Studios. Syarikat ini menerbitkan siri animasi Boboiboy Boy. Dan kejayaan Boboiboy Boy juga turut
mencetuskan filem Boy the Movie. Boy Galaxy. Boy Movie 2. Ini hebat. Betul ke sebutan saya? Tujuan saya berkongsi kisah-kisah kejayaan anak-anak muda kita yang kita banggakan ialah sebagai peniup semangat pada graduan muda kita yang ingin mengikut jejak langkah mereka ini dan menjadikan nama-nama ini sebagai idola dunia keusahawanan. Keusahawanan perlu dilihat sebagai salah satu cabang kerjaya berpotensi besar yang boleh diteroka oleh pelajar dan graduan. Bidang keusahawanan bukan saja menawarkan penjanaan pendapatan pada pengusahanya, tetapi sebagai job creator, iaitu berupaya mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada orang lain melalui penjagaan yang dijalankan. Saya difahamkan pada masa ini KPT sedang giat untuk membangunkan pelan tindakan keusahawanan IPT Saya difahamkan pada masa ini KPT sedang giat membangunkan Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021-2025 bagi memastikan kesinambungan pemerkasaan agenda keusahawanan di IPT melalui pelan tindakan yang akan tamat pada tahun ini. Saya berharap yang akan dihasilkan ini akan berupaya memertabatkan agenda keusahawanan di IPT secara lebih menyeluruh melalui pengukuhan ekosistem keusahawanan yang lengkap. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, sebagai akhir kalam, di kesempatan ini sekali lagi saya ingin merakamkan penghargaan Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, dan semua pihak yang telah pun berganding bahu untuk menjayakan majlis kita pada syarikat-syarikat yang berkolaborasi dengan pihak KPT bagi menjayakan program penjana KPT CAP. Sekalung tahniah juga pada tuan rumah Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah merayakan sambutan Jubli Emas, iaitu perubahan UKM ke-50 pada 18 Mei yang lalu. Sambutan ini tentulah amat signifikan sekali dengan kejayaan membanggakan UKM untuk menempatkan diri dalam kelompok universiti 1% teratas di dunia, iaitu pada tanggal ke-160 dalam QS World University Ranking 2019-2020. Syabas dan tahniah kita ucapkan. Dengan penuh tazim dan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini menyempurnakan pelancaran peruntukan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Kementerian Pendidikan Tinggi Career Advancement Program KPT CAP ini resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri dan mohon Yang Amat Berhormat Tan Sri untuk kekal berada di pentas.
Dipersilakan Yang Berhormat Dr. Nuraini Ahmad, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Tunku Zafrul Tunku Abdul Aziz, Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof dan Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan untuk tampil ke pentas bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri untuk bicara seterusnya. Dipersilakan. Yang Amat Berhormat Tan Sri dan Yang Berhormat serta Dewan Hormat yang dihormati sekalian, kami bagi pihak pengajar majlis memohon maaf di atas gangguan teknikal yang berlaku sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan acara perkenalkan dan sesi bergambar penyerahan pelakat tawaran kerja graduan oleh wakil-wakil industri bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Tan Sri dan ahli-ahli yang berhormat. Dipersilakan. Dipersilakan Encik Muhammad Asri Omar, Ketua Pegawai Eksekutif mewakili Hong Leong MSIG menawarkan sebanyak 30 pekerjaan dalam sektor takaful. Dipersilakan Encik Muhammad Syafiq Saleh, Pengurus Pembangunan Perniagaan mewakili Asia Drone IoT Teknologi Sdn Bhd menawarkan sebanyak 30 pekerjaan dalam sektor ICT, Sains dan Teknologi. Dipersilakan Encik Tam Chin Seng, Ketua Pegawai Teknologi mewakili Extremely Sdn Bhd menawarkan sebanyak 30 pekerjaan dalam sektor ICT. Dipersilakan Puan Yaumizah Jusuf, Pengurus Unit mewakili Kaula Advisory AIA menawarkan sebanyak 40 pekerjaan dalam sektor keuangan dan takaful. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Insinyur Haji Ahmad Murad Haji Omar, Pengerusi Eksekutif mewakili Omar Homes Corporation Sdn Bhd menawarkan sebanyak 56 pekerjaan dalam sektor perkhidmatan mari. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Michael Teo Boon Yau, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan dan Pengarah Urusan mewakili PKT Logistik Group Sdn Bhd menawarkan sebanyak 100 pekerjaan dalam sektor perkhidmatan logistik. Dipersilakan Encik Juliro Aini Osman, Pengarah Kerjasama Strategik mewakili T-Bank Sarawak Sdn Bhd menawarkan sebanyak 130 pekerjaan dalam sektor ICT, Sains dan Teknologi. Dipersilakan Puan Fu Dan, Presiden Pengurusan Sumber Manusia mewakili Huawei Technologies Malaysia menawarkan sebanyak 500 pekerjaan dalam sektor ICT telekomunikasi. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Syed Husin Al-Junid, Pengerusi Kumpulan mewakili Western Digital Malaysia menawarkan sebanyak 1,000 pekerjaan dalam sektor elektrik dan elektronik. Dan yang terakhir, dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Lee Kim Miao, Pengarah Urusan mewakili Top Glove menawarkan sebanyak 1,000 pekerjaan dalam sektor pembuatan sarung. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas bicara sebentar tadi. Para hadirin sekalian, seterusnya kita akan menyaksikan penyerahan watikah pelantikan Pusat Latihan Penjana KPTCAP yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Nuraini Ahmad kepada Politeknik dan Kolej Komuniti. Dipersilakan Yang Berusaha Teknologis Dr. Muhammad Naim Yaakob, Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi mewakili Politeknik dan Kolej Komuniti untuk menerima watikah pelantikan pusat latihan. Dipersilakan.
akan menyaksikan penyerahan watikah pelantikan Pusat Latihan Penjana Deputy Camp yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Noraini Ahmad kepada Universiti Awam. Untuk itu, dipersilakan barisan naib-naib Chancellor Universiti Awam untuk tampil ke pentas bagi acara seterusnya. Dipersilakan. Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Sattar Sabran, Pengerusi Jawatan Kuasa Naib Chancellor Universiti Awam, mewakili 20 Naib Chancellor Universiti Awam untuk menerima watikah pelantikan Pusat Latihan. Dipersilakan. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri dan Div-Div Kehormat untuk kembali ke tempat duduk. Dipersilakan. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagaimana yang semua sudah maklum, Kementerian Pengajian Tinggi diwujudkan semula setelah pembentukan Kerajaan baru perkara negara sedang berhadapan ancaman penularan pandemik COVID-19. Situasi ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Namun demikian, amanah yang diberikan digalas dengan penuh rasa tanggungjawab. Justru KPT telah mengambil inisiatif menerbitkan naskah menggalas amanah, mencarta hala tuju, memahat wibawa. Karya ini merupakan dokumentasi rangkuman pencapaian dan hala tuju strategik KPT di bawah Nakhoda Yang Berhormat Dato' Dr. Noraini Ahmad dalam menggalas amanah adakan sektor pengajian tinggi ke tahap yang lebih cemerlang. Untuk itu, sama-sama kita saksikan bingkisan montaj yang telah disediakan. Dengan demikian, saya telah memutuskan untuk mewujudkan semula Kementerian Pengajian Tinggi KPT Mari seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Dato' Dr. Noraini Ahmad untuk menyambut dan mengiringi Yang Berhormat Tan Sri bagi upacara penyambutan pentas. Dipersilakan. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis ini
dipersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi untuk menyampaikan buku. Untuk menyampaikan ceramah kenangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dipersilakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tan Sri di atas perjumpaan acara penyampaian cermata sebentar tadi. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri untuk kembali ke tempat duduk. Sebagai penutup acara kita pada petang ini, marilah sama-sama kita saksikan persembahan lagu tema Bencana KPDK yang akan disampaikan oleh saudara Amir Masdi, pelajar Universiti Utara Malaysia Kuala Lumpur dan juara masa lalu pengalaman, masa kini perjuangan, masa hadapan cabaran, itulah kebenaran dan cinta pastikan hadir ketika dan berputus asa, silakan diri berwujudnya. Masa lalu pengalaman, masa kini perjuangan, masa hadapan cabaran, inilah gerbang kejayaan. Bencana KPDK, warga berbagi jaya diri dan mengapa cinta hadir ketika dan berputus asa, silakan